Kita kata Rabb, kita masih lagi bercakap dengan entiti yang sama, tentang entiti yang sama. Saya minta maaf sekali lagi, mungkin entiti tak sesuai untuk merujuk pada Allah, tapi nak kata benda yang sama. Tuh, syaik tu satu benda yang sama. Tapi apa cerita Rabb? Rabb asal dari perkataan apa dia kata? Rabb dalam bahasa Arab. Oh, kat sini dia tak tulis. Rabb maksudnya sayyid yuta', ketua yang ditaati. Antara maksud dia. Kat sini, oh saya ingat ada dalam tu. Dalam apa ni? Kat sini dia kata apa? Ma'na Rabb ay dhu rububiyyah ala khalqihi ajma'in khalqan wa mulkan wa tasarrufan wa tadbiran wa huwa min al-asma' adalah ala jumlatin ma'anin la ma'na wahid. Baik. Rabb, kalau kita kata, tuan-tuan, suri rumah dalam bahasa Arab panggil apa? Rabbatul bait. Maksudnya apa? Tuhan rumah. Tak. Maksudnya apa? Kita panggil dalam bahasa Arab dia panggil Rabb. Tengok. Bahasa Arab panggil Rabbatul bait. Bahasa Inggeris panggil housewife. Sama ada desperate ataupun tak desperate. Ustaz tahu mana? Setiap orang ada cerita dia masing-masing. Bahasa Melayu panggil suri rumah. Mana tiga-tiga benda ni yang betul-betul menggambarkan fungsi kita punya zaujah ni, ataupun saya punya zaujah lah. Saya tak tahu zaujah tu. Nah, zaujah saya Rabbatul bait. Baik. Suri rumah maksudnya dia menjadi suri kepada rumah. Maksudnya dia ialah penyeri kepada rumah. Kayaknya dia mungkin akan jadi tiang seri rumah tu. Ataupun dia jadi tingkap, ataupun dia jadi orang panggil siling kapur, ataupun chandelier. Maknanya dia hanya menyerikan rumah tu. Kan dia suri hidup. Kan kalau kata andalah suri hidup saya. Kan? Orang panggil apa? Lisa suri rumah. So suri ialah penyeri. Nah, dia ialah penyeri dia. Itu orang Melayu. Maksudnya fungsi isteri yang ada kat rumah, kalau ikut bahasa Melayu, dia duduk sengih-sengih je kat rumah. Tunggu suami dia balik, senyum-senyum. Gitu tak? Lepas tu suami dia nak makan, belilah bang. Nak balik, suruh abang dia beli. Bungkus buat balik kat rumah. Sebab apa? Saya suri rumah. Saya hanya penyeri rumah ni. Baik. Kalau apa? Orang putih dia panggil apa? Housewife. Housewife apa dia? Dia isteri kepada rumah tu. Dia bukan isteri pada suami dia. Dia adalah isteri pada suami rumah tadi. Housewife. It's not my wife, it's a housewife. So let the wife lah kan. Let the house lah beli makanan apa semua. Tapi dalam bahasa Arab tak. Subhanallah. Arab kata apa? Rabbatul bait. Dia adalah Rabb. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Rabb kepada rumah tu tadi. Baik. Apa maksud Rabb kat sini? Rabb, dia memberi konotasi bahawasanya Rabb ialah orang yang mengawal atur selia dalam rumah tu. Dia yang akan kawal apa yang akan berlaku. Dia akan tentukan kat mana benda ni. Dia akan tentukan bila nak bagi. Dia akan tentukan kat siapa yang dia nak bagi. So, kalau perempuan ni sebagai Rabbatul bait, maka kursi ni kena tukar bang. Jangan lawan, saya Tuhan. Apa? Almari ni dah rosak bang. Kena yang lain. Anak ada yang sakit bang. Ini bukan demam biasa. Ini kena bawa pergi klinik. Yang ni tak apa. Nampak teruk tapi mengandang ada aja. So, mak akan tahu semua benda. Sepatutnya. Kan? Kita balik kita tak tahu pun. Saya lahir, saya belajar, anak saya lahir kat Malaysia, saya dekat Saudi. Saya tak tahu pun anak saya. Saya balik, anak saya dah besar dah. Sekarang saya pergi pagi balik malam. Saya tak tahu pun anak saya belajar apa. Tak? Bila kita balik kadang-kadang anak kita tak apa kenal. Kita kenal sikit-sikit je. Teruknya aku. Astaghfirullah. Tapi tak sempat nak catch up. Dan kadang-kadang dia sebut benda yang bila masa pula belajar perkataan ni. Baba, Ilham confused lah. Weh, 5 tahun confused. Macam mana boleh confused? Macam mana boleh tahu perkataan confused? Kan? Kita tak tahu pun macam mana boleh confused. Kalimah confused pun bila dia belajar. Tapi dia waktu kecil. Sebab kita tak tahu. Tapi mak dia akan terangkan. Dia belajar dekat sini. Dia tengok kartun ni. Sebab tu dia tahu perkataan tu. Dia tengok cerita ni. Sebab tu dia dapat perkataan ni. Tadi dia pergi sekolah, dia buat craft tangan. Cikgu dia bagi tahu benda ni. Maka dia ada idea ni. Oh. Itu je lah kita boleh bagi tahu. Oh.
Cerita dia apa? Seorang ibu, perkataan bahasa Arab paling tepat mentafsirkan fungsi perempuan yang dekat rumah tu tadi. Sebab dia yang kawal selia atau cara dalam rumah. Suami keluar cari rezeki, nafkah, dia hanya buat benda kat luar. Sebab tu orang lelaki dipanggil apa? Rijal. Rijal asal perkataan rijlun. Orang lelaki ni adalah kaki. Dia adalah seorang makhluk yang berkaki. Maksudnya kaki dia tu sepatutnya berfungsi lebih daripada mulut dia. Orang perempuan tak apa, dekat situ ya. Dia tak buat apa pun. Kan? Tapi sekarang mungkin kita balik dah lah, tak tahulah, wallahu a'lam. Semuanya begitu. Maka perkataan Rob nak cerita ni. Perkataan Rob, sebab kita banyak masa lagi, alhamdulillah. Sekarang ni ada pukul 12. Saya nak habis dah. So perkataan Rob maksudnya dia memberi gambaran kepada orang yang mengawal selia benda tu. Yang mengawal selia tempat tu. Maka Rabbatul Bait, dia kawal rumah tu. Dia tahu setiap inci dan dia yang akan tentukan. Maka bila kita sebut tentang Rabbul Alamin, macam mana tuan-tuan? Maka dia bukan setakat perlu disembah, tapi dia juga yang mengatur selia Al-Alam. Siapa alam tuan-tuan? Kita. Semua selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia dikonsider sebagai alam. Maka Allah bukan sekadar Tuhan yang perlu disembah, tapi dia juga Tuhan yang perlu kita faham, dia adalah pengatur segala-galanya. Kita sakit, kita sembah Allah. Boleh tak kita minta dekat selain pada Allah? Tak. Sebab yang mengatur kesembuhan ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita nak minta hajat, adakah kita boleh minta kepada selain pada Allah? Kita kata tak boleh. Sealim mana orang tu, sehebat mana orang tu, hatta para nabi, adakah kita dibenarkan minta kepada nabi? Tak. Sebab sifat Rabb tidak ada pada yang lain melainkan Allah. Sebab Allah lah Rabbu al-Alamin. Keseluruhannya Allah lah tukang atur. Allah ialah tukang, orang panggil apa? Tata selia, semuanya berada di bawah kawalan dia. Dan kat sini banyak berlakunya orang panggil apa? Kesalahan dalam masalah akidah di kalangan orang kafir Quraisy. Bila mana adalah satu hadis Nabi kata, hang ada berapa Tuhan? Dia kata aku ada 7. Berapa? Dia kata 6 kat langit, 1 dekat 6 dekat bumi dan 1 dekat langit. Maka dia sembah semua. Maka dari sudut uluhiyahnya, dia sembah Allah. Dia tahu Allah yang dia tahu Allah yang buat. Tapi dari sudut takluk hati dia, bila dia ada masalah diminta dekat siapa? Dia akan pergi kepada berhala-berhala dia. Maka timbul, tak semestinya kita nak kata orang yang ada sifat uluhiyah, tauhid uluhiyah, dia akan dapat rububiyah sekaligus. Tak. Ada orang yang dia tahu disembah Allah, tapi dalam masa sama hati dia rasa ada orang lain lagi yang boleh kontrol hidup dia. Dia sembah, tapi dia rasa orang lain yang boleh bagi manfaat pada dia. Dia rasa ada orang lain yang pegang rezeki dia. Dia rasa ada orang yang boleh selamatkan dia bila dia dalam kesusahan. Dia rasa ada orang yang boleh bagi mudarat atau manfaat pada kehidupan dia. Maka kita kata tak. Allah, bila kita bercakap tentang satu entiti Tuhan zat yang kita nak cakap ni, dia ada uluhiyah dia sebab dia Allah, dan dalam masa sama dia juga ada rububiyah dia. Dia adalah Rabb, dia juga kawal kita. Dia tak semata-mata disembah, bahkan dia adalah pengawal untuk alam ini. Boleh tak? Kita faham tak? Alhamdulillah.